Baik, kita bersama Audah bagi memupuk minat menabung kepada anak-anak ya. Pada hari ini bersama dengan narasumber kita Yang Mulia Puan Afizah Osili seperti biasa akan membincangkan lebih lanjut, memberikan tips dan juga memanaskan minat kita pada hari ini ya. Baik, salam sejahtera Puan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Ya. Kabar baik. Alhamdulillah ya. Jadi kita menyentuh mengenai dengan memupuk minat menabung pada anak-anak ini. Kita mengetahui juga ni apanya di mana untuk kita ni mengajar anak-anak mengenai dengan menabung ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi bukan juga sesuatu yang dah boleh mesti dapat dilaksanakan sebenarnya. Jadi ingin kita tanyakannya kepada Puan Afizah sendiri mengenai dengan topik ini, apa yang difokuskan sebenarnya? Okey, so pada pagi ini akan fokus lebih kepada macam mana untuk mengajar bis durangan ni untuk menyimpanlah. Misalnya orang kan belentur rebung, buluh biarlah dari rebungnya. Jadi dari damitan ni kita ni ajar supaya masa orang sudah besar ada tabiat menyimpan itu andang sedia ada. Jadi kira indahlah orang payah macam mencari macam mana kan cara menyimpan apalah. Betul. Baik, juga mungkin pun dapat kongsikan kanak-kanak ni biasanya kalau perkara-perkara sedemikian, kalau tah yang disuruh oleh orang dewasa, indah kan mau membuat tu. Dan juga setentunya ia melihat kepentingan mengenai dengan menabung ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan macam mana caranya agar mereka ini meminatinya. Okey, so seperti yang saya telah sebutlah tadi yang kita ni mesti mengajar orang seawal yang mungkin. Dari kecil lagi, kalau orang selalu tanya berapa umurnya, 3 tahun itu boleh sudah kita ni ngajar orang. First time kita ni ngajar orang tu nilai wang. Okay. Macam ditunjukkanlah shilling, tunjukkan jual mata wang kertas, macam okey lah, ani 10 sen, ani 20 sen, ani 50 sen. Okay. So, ani mata wang kertas pun macam RM1, RM2 sampai 10 lah. Lihatkan diorang ani apa punya lah tu. So, kita ni boleh praktikalnya orang bawa ke kedai kah. Okey, yang kau suka ni macam gula-gula yang dia suka. Ani RM1. Jadi, maybe bawa wallet ketani yang tadi ketani lihatkan, ketani anulah macam yang tadi ani RM1.20. So yang mana satu kan dibayar arah cashier. So diorang ambil sendiri kan. So dari sana diorang boleh slowly mengenal mata wangannya. So selepas diorang mengenal nilai wangannya, ketani hadiahkan tabung masa hari jadinya. So sudah tu ketani ajarkanlah macam duit-duit siling apa, kalau macam bekas pembelian ke apa ataupun yang kena bagi oleh orang apa, kita ni bagi ada orang biar orang menabung. Pasal ya tah macam orang pun macam mesti juga mengetahui macam mana cara kita ni kan menyimpan apa tu. So selepas itu kita ni ulangi yang ni sampai biasa. Macam kalau kita ni kan shopping apa, selalulah macam ni berapa lai, ni berapa lai. Macam pakai duit mana lai. So diorang mengetahui benar nilainya, dan lepas ada lebih kita ni bagi bis diorang, kita ni tanya lagi, diorang masukkan. Okay? Lepas diorang menyimpanannya, tabiat menyimpanannya, kita ni bawa diorang ke bank. Sudah tu untuk menyimpan hasil simpanan, so diorang ada rasa macam wah ni banyaknya simpananku. Macam manulah apa tu iskilah macam kena bawa ke bank atau untuk menyimpan, and atau kira untuk akaun bis diorang kan atau ya itu sekali ya Muammarah. Jadi perlunya kita ni mengajar mereka ini untuk mereka menghargai nilai ya wang tersebut, dan mungkin pada mulanya mungkin agak keberakatan maksud itu apa saja mungkin rasanya barat kali awal-awal untuk kita ni mengajar anak-anak, apatah lagi anak-anak untuk menyisihkan wang shilling ini mungkin agak sedikit sukar. Tapi kalau sudah dibiasakan dan apatah lagi kalau diberikan contoh secara langsung, mereka ni akan lebih memahami betapa nilainya dan juga pentingnya untuk kita ni menabung ya. Jadi kalau seterusnya apanya mengenai dengan peranan ibu bapa, macam mana? Okey. So ibu bapa macam Muammar sebut tadi lah, peranan ibu bapa macam mana, dari mana. So ibu bapa boleh membuat macam okey, ani sudah kenal duit ani, tapi yang dah tahu betapa susahnya untuk mendapatkan duit itu. So ibu bapa boleh membuat macam
barang macam apa saja kerja rumah yang ringan-ringan macam apa tu membersihkan bilik bis durang ke apa, boleh dibagi macam kalau kau bersihkan bilikmu mama bagi RM1 macam tu. So macam mana tu, ataupun menyuci kereta. So dari sana durang anu tu. Tapi yang paling penting ketani mesti macam begitu. Macam sekiranya hari jadinya tahun depan, for example tahun depan, ia mau ia suka kiranya orang mainan ni arah arah kedai mainan ia suka mainan ni. So cana ketani kan mendidik orang, kau mau suka mainan ni kan, berapa harganya? Dari sana ditulis. So ini kira jadi matlamatnya 30-an ni. Macam mana kau dapatkan duit ni? So the parents dari sana membuat kira plan. Kalau kau buat ni, kau dapat ni. Nah, semestinya kau akan dapat toys ni masa tahun depan, mungkin akan mendapatkannya as soon as possible kalau ia membuat kerja-kerja ringan di rumah, apa tu macam potong rumput ke, ikut menyiram bunga ke apa. So barang-barang yang sikit-sikit ni ibu bapa boleh kira memainkan peranan dorang dari segi untuk membuat memberikan duit sampingan untuk bis dorang. Sementara dorang pasal dorang masih damit kan, mana dapat job part time di luar apa. Di rumah saja. Di rumah saja. Sama barang di rumah, membersihkan apa. Pasal macam kalau dorang masih damit kan, ketani mau kira menginstall good behavior lah ni orang. So dari macam mana ni dapat dorang buat macam awak aku perlu ni, jadi aku perlu buat banyak benda ni. Dorang dapat rasa macam ngalih jua aku untuk mendapatkan ni, untuk aku membalian ni. Besar kemungkinan dorang akan bali benda tu. Ada yang disimpannya juga. So kira tu cara-caranya untuk ketani membuat dorang more nyorang aware lah of macam mana susahnya mencari duit ni apa tu. Baik, buat ini perlu juga kita ni beri pesanan juga terlebih dahulu kepada mereka di mana tugasan-tugasan tersebut akan diberikan bayaran sedemikian kerana melaksanakannya. Takut karangnya setiap hari kalau aku buat aninya kena bayar ni je. Tapi dah jadi macam mana pun. Baik, untuk seterusnya Puan, ingin je kami bertanyakan lebih lanjut bagaimana pula dengan anak-anak itu kalau sudah dewasa, cara ibu bapa untuk menasihati mereka. So perkara dari segi kewangan ini memang sensitif lah. And then ibu bapa selalunya menapok mengenai situasi kewangan bis durang macam mana tu. Tapi indah sehat dari segi anak itu nanti sudah dorang masuk ke alam pekerjaan, dorang indah tahu macam macam mana aku pernah lihat mama bapaku membayar ni, aku ndak pernah ke bank, aku ndak pernah berurusan di bank apa tu. So dari itu bolehlah macam kalau yang kira terlewat sudah sekarang ni kan, anaknya pasal sudah bawa duduk berbincang mengenai pengurusan kewangan, macam mana dorang dulu, apa yang dorang buat apa tu, apa yang dorang penyesalan kalau anak tu. And then pasal sesudah dorang ni, setelah dorang ni masuk alam pekerjaan tu, bawa tabah cakap begitu macam mana kan menguruskan kewangan apa. Pasal dulu ketani mana ada nyorang ada kena ajar kan pasal ni, ketani mesti buat research sendiri. Jadi guru pertama ketani biasanya adalah ibu bapa. Betul sekali. Jadi dari sana boleh beritahulah serba sedikit macam kalau kau anak tu menyimpan di bank ni apa, mama selalu sama bapa selalu buat apa tu kan. And then so dari sana dorang at least ada sedikit macam sedikit ni orang ilmu dari kewangan. Sebab sekarang macam zaman dulu sama sekarang berbeza. Pasal dulu kalau dulu tu kan mesti macam ketani mesti ke bank atau menyimpan duit apa tu kan. Tapi sekarang ni buku bank apa. Sekarang ni online kan, macam kadang-kadang ada multiple account dalam. So anak-anak pun dah nampak kan ketani benarnya menyimpan apa tu. So boleh ketani anulah tunjukkan jual lah. Jangan malu lah pasal kira situasi finance ni untuk keluarga kan. Sama macam ketani mau jodorangan ni in the future macam ada simpanan yang tu. Dorang tahu rupanya mama bapaku macam mana rupanya dorang tu. Dan sarankanlah juga sebaik saja dorang masuk kerja tu,
menyimpan. Betul sekali. Pasal kalau sudah batas sudah ia bekerja macam mana baru saja ia masuk kerajaan dan first gajinya tu at least beritahu lah. Lagi apa jadi masalah safe tah macam menyimpan lagi. Jadi lebih dahulu menyimpan puannya. Pasal macamnya aku enjoy dulunya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kemudian lupa macam tu. Jadi salah satulah boleh tu. And then ibu bapa bolehlah merujuk hal-hal kewangan yang diorang indah pasti ke pakar kewangan yang diiktirafkan oleh BDCB lah untuk memberi nasihat jika macam diorang macam indah pastilah macam apa yang terbaik dalam pengurusan kewangan pada masa ini. Pasal diorang punya zaman berbeza juga dengan sekarang ni juga kan. Mungkin dah berapa update apa tu. So bolehlah. Baik, Puan ingin juga bertanya, kita sebagai ibu bapa mungkin sedikit pesanan, tips kepada ibu bapa. Biasalah kalau kita ni menyuruh anak-anak untuk menyimpan, kadang-kadang anak nak tahu juga bila tukukan mengeluarkannya. Mungkin ada ibu bapa yang katanya simpan demi simpan, tapi sampai bila? Dan jikalaulah tujuannya tu untuk 10 tahun akan datang, adakah ianya bagus untuk anak-anak berkenaan? Kerana 10 tahun itu jauh jaraknya, Pak. Ya tak kata ni buatkan matlamat yang tadi arah durang macam okey kau mau beli apa macam sekiranya laptop lah durang kan beli laptop durang kan beli macam telefon ke iPad atau jangan ketani sediakan macam itu saja ketani buat macam plan saving untuk durang macam okey yang ini untuk kembali laptop yang ini untuk anulah nanti sudah kau besar guna ni macam untuk driving license-nya kapan nanti atau jangan ketani beritahu ialah macam ketani buat 2 portion lah. Satu yang untuk matlamannya. So ia merasa macam awalnya aku macam mau telefon, aku mau iPad, aku mau laptop. Jadi ani harganya macam ketani bawa survey. Ketani bawa ke kedai tu ketani survey sama debis durang. Ani harganya ketani tulis belum balik tulis dulu. Jadi kalau macam benda tu ia berguna maybe dalam 3 bulan lah. Ketani buatkan macam manulah skim pinjaman tapi menyimpan ketani macam ketani menyimpankan apa tu okey yang ni berapa sudah tu ataupun ketani boleh bagi macam sekiranya diorang buat baik dalam ujian ke apa ketani boleh bagi lebih kan nahnya sudah mencapai matlamat okey baru tak ketani ngambil duit mesti je dorang merasa mengambil duit so dorang dorang sendiri pilih apa yang dorang mau dorang sendiri membayar dari sana dorang boleh merasa okey ini susahnya mencari untuk aku membeli laptop untuk aku membeli iPad untuk kembali telefon macam tu. Ya, jadi itu adalah tujuan untuk mereka ini lebih menghargai bagaimana kita ini mendapatkan duit untuk membeli barangan. Jadi setelah pun dikongsikan tadi antara cara yang bagaimana untuk memupuk minat menabung pada anak-anak ini adalah antara sahaja adalah pertama menggunakan anak dengan istilah menabung dan seterusnya adalah untuk kita ni memberikan contoh secara langsung dan juga perlunya ada matlamat, berikan target kepada mereka. Jadi pun ada satu soalan ni sekiranya anak-anak pastinya mereka juga ada keinginannya untuk membeli barang-barangan yang mereka sukai. Jadi adakah digalakan untuk mereka ini menggunakan wang tabungan tersebut? Sebab kalau dari itu macam itu kira duit durang kan. So ketani boleh orang beritahulah habis durang macam okeynya ia akan membeli macam kalau baju maybe ketani boleh balikan apa. Macam barang-barang makanan kah, apakah macam mainan kah apa yang dorang mau atau ketani pakai saya duit dorang yang dorang simpan atau tapi ketani mesti bawa dorang lihatkan dorang okey ini macam mama pakai duitmu untuk balian ni yang kau mau ni bagi arah ia dan ia yang membayar macam tu. So dari sana dorang macam okey ni dari duitku aku tahu di mana duitku aku mana masuknya mana keluarnya. So tapi adakah perlu jadi hadkan tu
Puan. Biasalah. Yes. Kalau balik besok kan balik lagi. Oh, Besok yes. balik lagi. Ketani dari sana Ketani remind lah macam duitmu berapa, aniganya lagi tinggal. Sure macam mana sekarang dah kau dapat balik benda. Pasal Ketani beritahulah terenan ni every year memang masih ada baru. Macam nanti yang baru kamu yang dapat yang lagi baru macam tu. Macam Ketani indahatkan dari segi tu, tapi Ketani macam cuba memberitahu yang okay, there's macam something yang lebih baik daripada ni nanti. Benda memang semakin baru setiap masa. Jadi diorang berfikirlah, okey aku tunggu dululah, tunggu. Nyandakan ku step-step bulan ku membeli benda tu kan macam Ni tu. jadi penasihat lah ya. Barrier lah sebelum mana kira macam ani tabungan diorang, nibis diorang ke tani yang tengah-tengah. Macam syua, macam benar kalau no tu duitmu tinggal macam mana ni, berapa tu harganya, apa tu. Dan tunjukkan berapa lagi tinggal. So dari sana diorang pun macam diorang sendiri berfikir and then kira kita ni indah memaksa lah. Kita ni bagi nasihat, diorang pandai memikir sama ada, okey aku mau, aku indah. Macam tu. Baik, mungkin juga dapat, adakah dibolehkan kepada anak-anak, maklum sajalah mungkin contohlah mereka ini bagi bulan ini mereka sedemikian mempunyai ini sebagai contoh lah ya, kalau ada ibu bapa berfikiran sedemikian pada bulan ini ia memberikan simpanan tersebut bagi anak-anak, 10% diberikannya kepada anak-anak untuk dipegang oleh anak itu sendiri kalau ada membeli sedemikian untuk dibayarnya saja. Jadi adakah itu dibolehkan? Kira ia punya ditetapkan maksudnya allowance ada perbelanjaan mungkin 90% daripada simpanan tabung untuk bulan ini disimpan untuk ditabung, tapi 10% diberikan kepada anak-anak untuk ia berbelanja saja. Biasanya indah pulang disarankan sebab kalau diorang pegang duit pun macam diorang dah tahu apa kan anu kan macam Ketani mesti bawa diorang berjalan je apa baru tah diorang pakai duit atau kan boleh pulang membagi habis diorang untuk diorang menyimpan arah tabung. Tapi kalau untuk diorang pegang masukkan arah wallet atau payah takut kehilangan kan apa macam diorang ni pun kadang-kadang lupa kan apa macam sedangkan Ketani yang dewasa lagi kadang-kadang lupa pasal wallet atau di mana menyimpan kan. So apatah lagi diorang and then kalau terlampau banyak di dalam mana tu macam mungkin diorang will macam rasa macam duitku hilang yang aku salah simpan apa tu macam ia kecuaian. So boleh menyebabkan diorang macam trauma lah. So kalau boleh macam bagi saya diorang masukkanlah tabungmu sekarang hilang apa payah. At least Ketani tahu di mana mediumnya. Kau simpan sini sudah kan. Macam itulah. Dan juga ni rasanya puannya kalau kita ni melihat yang mengenai dengan menabung ini rasanya musim-musim hari raya. Itu banyak tu anak-anak bagi. Jadi mungkin ada tips macam mana sekiranya mereka ini mendapat apa yang tadi dibagi ampau jadi macam mana untuk mereka ini menghargai wang tersebut. Okey, bukan saja hari raya tu, kadang-kadang masa diorang hari jadi memang kena bagi kan tu apa tu kena bagi duit apa kan uncle diorang ke auntie diorang pacik-pacik lah tu. So dari sana duit tu apa yang Ketani boleh buat, Ketani begitulah. So apa kan kau buat dengan duit tani yang kau dapat tani? Sama ada kau akan berbelanja ataupun kau akan simpan. Kali sudah tu begitulah kalau akan simpan apa nanti kau boleh kalau kau akan beli barang yang besar apa tu kira ni orang pro and cons-nya lah kebaikan dan keburukannya. So dari sana tapi Ketani banyakkan kebaikan menyimpan lah supaya diorang macam mendorong benar je. Mungkin indah semua Ketani macam negotiate dengan diorang. Mungkin indah semua lah kau simpan dalam tabungmu. Ketani anulah apa macam ni untuk apa saja lah. Mungkin kalau ia akan keluar sama kawan-kawan ada school trip apa kau boleh pakai duit tani lah apa. Baik, itu antara pengongsian bersama kita pada hari ini ya, memupuk minat menabung kepada anak-anak ya. Baik. Nampaknya Puan kita sudah pun hampir-hampir berada di penghujung segmen motivasi kewangan. Kita serahkan bersama Puan selama lebih kurang 3 minit lah untuk memberikan kata-kata akhir ataupun mungkin tips pesanan kepada para penonton kita. Okay, so saya berharap para penonton dapat memanfaatkan tips-tips yang telah saya kongsikan pagi ini dan kepada ibu bapa jangan macam kuatkan hati walaupun anak tu kadang-kadang
throw tantrumnya orang macam menyamar merajuk. Jadi kuatkan hati ini untuk kebaikan diorang nanti. Jadi dari sana haraplah kanak-kanak ni berminat untuk menyimpan. Mula-mula tu andang payah. Betul. Andang payah. Jadi kita ni biasakan ya, sudah biasa ya okey. So kalau ada apa-apa bolehlah penonton ingin mengetahui dengan lebih lanjut boleh menghubungi kami di laman sosial kami di Instagram FPAB_BN di sana untuk sebarang pertanyaan je lah. Ya, alhamdulillah ya. Dan itu bersih kita ikuti bersama dalam segmen motivasi kewangan, iaitu mengenai dengan mengumpul minat menabung kepada anak-anak ya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Afiza Osili, iaitu pakar kewangan yang berkesediaan untuk hadir ya untuk menerangkan sedikit mengenai dengan segmen motivasi kewangannya. Terima kasih Puan. Sama-sama. Kita jumpa lagi.